Ta'awun bermaksud amalan tolong-menolong yang sifatnya saling menjamin kerjasama dan bukan hanya mementingkan keuntungan perniagaan sahaja. Ta'awun juga boleh didefinisikan sebagai sifat saling membantu dalam kebaikan dan meninggalkan amalan yang mungkar. Amalan perkongsian juga berkait rapat dengan konsep ta'awun, di mana amalan ini salah satu daripada amalan yang umum dilakukan oleh umat manusia, tidak kira dalam konteks keluarga, jiran ataupun kepada yang bukan Islam. Konsep ini telah menjadi salah satu amalan yang biasa diamalkan di kehidupan seharian kita. Aplikasi ta'awun sangat luas di Malaysia, tidak kira dalam konteks politik, ekonomi maupun sosial. Yang pastinya, konsep ta'awun yang diaplikasikan di Malaysia ini adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat yang memberikan manfaat bukan sahaja kepada rakyat, malah juga memberikan manfaat kepada negara luar. Aplikasi ta'awun di Malaysia dalam konteks politik adalah salah satu daripada contoh bagaimana kerajaan Malaysia bersama-sama dalam memberikan yang terbaik kepada rakyat. Seperti yang kita ketahui, sekarang kerajaan Malaysia bertukus lumus dalam memerangi pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Disebabkan kerjasama dalam setiap bidang kementerian di Malaysia, terutama Kementerian Kesihatan, Malaysia telah menjadi salah satu negara yang terbaik dalam menentang isu ini. Pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk menangani isu ini bagi menurunkan kadar jangkitan sekaligus memastikan rakyat Malaysia tetap selamat. Jelaslah bahawa dengan pengaplikasian ta'awun dalam isu ini telah membawa kepada kebaikan dan manfaat khususnya kepada rakyat Malaysia. Aplikasi konsep ta'awun terhadap pembiayaan gadai syariah juga terhadap pensyarikatan Malaysia. Okey, pertama sekali, aplikasi konsep ta'awun terhadap pembiayaan gadai syariah. Dalam transaksi gadai menurut fikih Islam, ia disebut sebagai aran. Aran bererti kekal, manakala dari segi bahasa pula ia bererti menahan sesuatu barang sebagai jaminan kepada hutang. Dalam transaksi gadai syariah, ia memiliki 3 prinsip utama iaitu, dan salah satu prinsip tersebut ialah prinsip ta'awun, iaitu konsep tolong-menolong. Menurut Abu Yusuf dalam Al-Kharaj, ia berpandangan bahawa prinsip ta'awun ini perlu diaplikasikan dalam transaksi gadai kerana prinsip ta'awun iaitu prinsip tolong-menolong, ia membantu antara satu dengan yang lain dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Selain itu, menurut Abu Ubaid juga Said Sa'ad, mereka berpendapat yang sama iaitu konsep ta'awun yang diaplikasikan dalam gadai syariah ini dapat meringankan beban antara satu dengan yang lain, juga dapat memberi dan bermanfaat dan dapat membantu kepada mereka yang memerlukan. Hal ini kerana pembiayaan gadai syariah menurut syariah ini, ia tidak mempunyai bunga dan ianya halal. Peminjam tidak perlu membayar bunga dengan jaminan dengan gadaian yang telah dibuat. Selain itu, lebihan barang lelongan juga akan dikembalikan. Ini bermaksud sekiranya rahin tidak membayar gadaian seperti yang telah ditetapkan masanya, maka barang gadaian tersebut akan dilelongkan kepada masyarakat, dan sekiranya lelangan tersebut mendapat kelebihan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada rahin. Namun, apabila rahin tidak mengambil atau menuntut wang kembalian itu, maka ia akan diberikan kepada lembaga ZIS, iaitu zakat, intifak dan sedekah. Hal ini sebagai ta'zir, iaitu denda. Seterusnya, aplikasi konsep ta'awun dalam pensyarikatan Malaysia.
Dasar pensyarikatan ini diperkenalkan pada tahun 1983 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dasar pensyarikatan Malaysia ini bermakna sektor kerajaan bukanlah sektor yang bertentangan dengan sektor swasta, manakala ia adalah sebuah sektor kerajaan dan sektor swasta yang saling bersepakat dan saling bantu-membantu dalam menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang lebih efisien dan kompetitif. Selain itu juga, kerajaan secara positif berusaha untuk menjayakan peniaga dan pengusaha, dan kerajaan perlu dianggap sebagai rakan yang boleh dibantu kerana kerajaan bukan sahaja untuk ditugaskan untuk membangunkan negara, malah ditugaskan untuk menjayakan ekonomi negara. Dalam mengamalkan konsep ta'un yang diaplikasikan ke dalam pensyarikatan Malaysia ini, negara Malaysia akan menjadi stabil dan kaya. Ini kerana perkara ini memberi manfaat kepada peniaga, pengusaha serta kepada rakyat sekaligus. Malaysia bersaing dengan negara luar dan persaingan tersebut akan semakin tinggi sekiranya sektor pemerintah dan sektor swasta ini bersepakat dan saling tolong-menolong. Bayangkan jika sektor kerajaan dan sektor swasta asyik berkonfrontasi, maka kecekapan dan produktiviti negara ini sudah pasti tidak dapat dicapai dan ditingkatkan. Oleh sebab itu, dua sektor tersebut perlu bergabung dan perlu bersepakat dan serta saling tolong-menolong untuk menjadikan negara Malaysia lebih produktif dan stabil dan pendapatan negara lebih tinggi. Akhir sekali, konsep dasar pensyarikatan Malaysia ini ia menuntut kepada satu hubungan, iaitu hubungan resiprokal yang bermaksud ia berpegang kepada prinsip persahabatan dan prinsip saling tolong-menolong, iaitu ta'un. Dengan konsep ta'un yang diaplikasikan ke dalam pensyarikatan Malaysia ini, kita berharap agar pendapatan negara lebih terjamin dan kestabilan negara dapat dijaga. Sekian, terima kasih. Aplikasi konsep ta'awun juga dapat dilihat dari segi ekonomi apabila ia diterapkan dalam sistem takaful. Sistem takaful merupakan sistem yang berasaskan tabungan di mana ahli dalam kumpulan tersebut bersetuju untuk saling membantu dan memberi jaminan dari segi perlindungan kewangan kepada golongan yang memerlukan. Sistem takaful juga merupakan salah satu pemain keuangan Islam dalam pasaran ekonomi dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Konsep ta'awun juga dapat dilihat dalam mengekalkan daya saing dan membantu kesinambungan sesebuah perniagaan jika berlakunya kerugian luar jangka. Seterusnya, aplikasi konsep ta'awun juga dapat dilihat dalam urusan jual beli, iaitu kempen Buy Muslim First. Kempen tersebut membantu merapatkan jurang antara kaum. Majoriti golongan Bumiputra di Malaysia adalah terdiri daripada orang Islam. Oleh itu, kempen Buy Muslim First dapat merapatkan jurang antara orang Islam yang ketinggalan jauh di belakang orang Cina dan India, terutamanya dalam sektor perniagaan. Peniaga juga saling membantu agar produk-produk keluaran orang Islam dapat dipasarkan dan menjadi produk halal yang terkemuka. Akhir sekali, aplikasi konsep ta'awun dalam kempen Buy Muslim First dapat dilihat apabila membantu meningkatkan penjualan bagi industri kecil dan sederhana melalui promosi di media sosial dalam usaha untuk menarik lebih ramai pelanggan. Ta'awun dari aspek sosial. Bagaimana ta'awun diaplikasi dalam konteks keluarga? Pembinaan sesebuah masyarakat
tentunya bermula dari sebuah keluarga yang harmoni dan sejahtera, kerana kepribadian setiap anggota keluarga dapat mempengaruhi corak kehidupan seharian. Suami istri perlu bekerja sama dan saling bertolak ansur dalam mendidik anak-anak serta menyempurnakan urusan rumah tangga. Seterusnya, ta'awun dalam menuntut ilmu. Salah satu cara untuk kita mengamalkan ilmu adalah dengan berkongsi ilmu. Amalan seperti ini perlu dipraktikkan ke peringkat sekolah rendah, menengah atau institusi pengajian tinggi. Sebagai pelajar, membantu rakan yang kurang memahami terhadap sesuatu pelajaran bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada mereka, tetapi kita dapat mengukuhkan lagi pemahaman kita terhadap sesuatu pelajaran. Nama saya Kartika Kabi dan saya akan menjelaskan aplikasi ta'awun di Malaysia dari segi sosial, iaitu kejiranan dan di tempat kerja. Seterusnya, dalam hidup berjiran, kita dapat membantu dari segi fizikal dan moral. Dari segi moral, kita dapat membantu dengan memberikan kata-kata semangat, motivasi dan nasihat kepada jiran yang mempunyai masalah. Kesan daripada berlakunya COVID-19 ini memberi impak yang begitu besar kepada seluruh keluarga. Kerajaan telah mengeluarkan sesuatu undang-undang baharu, iaitu MCO, Movement Control Order. Hal ini menyebabkan ramai individu yang perlu berhenti bekerja buat seketika waktu dan sudah pasti mereka akan hilang punca pendapatan. Bantuan yang dapat kita berikan adalah seperti makanan asas dan keperluan-keperluan lain. Dalam memberikan bantuan, kita tidak boleh pilih kasih. Kita kena memberi bantuan tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Seterusnya adalah aplikasi ta'awun di tempat kerja. Kita hendaklah saling bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan agar dapat mencapai objektif pekerjaan masing-masing. Setiap pekerja hendaklah saling bekerjasama untuk mencapai objektif tersebut. Kedua, kita hendaklah memberi kata-kata semangat dan motivasi juga merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam konsep ta'awun. Tolong-menolong dapat mengurangkan tekanan di tempat kerja dan suasana tempat kerja akan menjadi lebih ceria dan harmoni. Jika kita mengamalkan konsep ta'awun di tempat kerja, sudah pasti kita akan dapat mengurangkan tekanan dalam melaksanakan pekerjaan. Tolong-menolong juga dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja. Jika seseorang itu saling berganding bahu dalam melaksanakan pekerjaan, sudah pasti pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dan cadangan. Konsep ta'awun sesuai diaplikasikan oleh semua lapisan masyarakat. Kesan yang positif yang individu dapat ialah orang lain akan menghormatinya, memandang tinggi terhadapnya, dan dia juga akan dipandang sebagai seseorang yang memiliki personaliti yang baik kerana sentiasa mengamalkan konsep ta'awun. Selain itu, ianya juga dapat memberi kesan yang positif kepada masyarakat. Masyarakat pasti akan hidup dalam keadaan yang harmoni dan damai. Ibu bapa perlu mengajar kepada anak-anak mereka bahawa betapa pentingnya tolong-menolong dalam konsep hidup berjiran, maupun di sekolah dan di mana-mana saja mereka berada.